Assalamualaikum dan selamat pagi. So, kita bertemu lagi dalam episod yang kedua, iaitu chart pattern yang kedua, continue chart pattern ataupun continuation chart pattern. Okay, so di sini kita tengok GBPUSD. So, nanti kita masuk kat sini. So, kita kenal dulu continuation chart pattern. Jom. Okay, ini adalah continuation chart pattern. Yang pertama adalah bullish rectangle, bearish rectangle, bullish pennant dan bearish pennant. So, empat pattern ni adalah continuation pattern. So, bermaksud continuation ni bermaksud satu pattern ataupun satu trend. Contohnya satu trend satu trend, uptrend. Uptrend dia buat satu chart pattern yang berkenaan dengan continuation. So, the next akan jadi uptrend balik. Contohnya kita tengok contoh sini, bullish rectangle. Tu contoh yang pertama, chart pattern yang pertama dalam continuation. Okay, bullish rectangle. So dekat sini market tengah uptrend. Okay, dia buat sideway. So kawasan sideway ni dipanggil base. Okay, base ataupun dipanggil kawasan sideway lah, ataupun dipanggil kawasan zone, senang cerita base lah, base. So kita kalau dia dah buat sideway macam ni, dia buat base, so kita akan tunggu dia break. Okay, tunggu dia break. So bila timbul sideway macam ni, okay, naik sideway dan target kita adalah naik. So dia tengah buat bullish rectangle. So dia akan break dahulu dia punya box ni. Okay, kotak ni, base ataupun kotak ni lah. So kita tengok contoh kat sini, market tengah uptrend. Okay, market tengah uptrend. Lepas tu dia buat base ataupun dia buat box kotak ni. So kita akan tanda dia punya high, kita punya tanda dia punya low dekat kawasan kotak ni. So kita tengok dia break tak? Nampak ni break, retest dan terus pergi. Nampak? So inilah dia panggil bullish rectangle. Nampak ni? Okay, dia kalau dia baru mula nak buat base, kita tak nampak sangat. So kita akan nampak bila dia naik dan turun, dia tak melepasi high dengan low belakang ni. So dia sama ataupun dia makin kecil ataupun dia buat pattern lain lah. So kalau dia sama tinggi macam ni, dia buat rectangle. Okay, ataupun kotak ataupun base. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Market kat bawah ni dia dah buat base. Okay, saya tak nak tanda lah yang ni. So dia tengah uptrend. Bila dah uptrend, dia buat lagi base kat sini. Nampak? Dia buat base yang kedua. So dia buat base kat sini, dia buat sideway. Nampak? Sideway turun, dia turun kawasan yang sama ni, lepas tu naik break. Okay, nampak tak dia break? Dia break terus pergi. Dia trace setakat dia trace dekat bahagian kotak ni je. Okay, so dia terus naik. Okay, so dekat kita tanda ni, kita tanda ni sama je lah. So sini asal-asalnya resistance. So bila dah break, dia jadi support. Okay, resistance become support. Sama je. So bila dah break, dia akan naik. Nampak? Naik je. Okay, so kita masuk pattern yang kedua, iaitu bearish rectangle. Okay, nampak ni benda yang sama juga, tapi dia downtrend. Dia turun, dia buat base, dia break kita punya base ataupun kotak ni, ataupun kita punya support bawah ni, break, dia akan jadi resistance. So dia terus turun. Okay, nampak ni contoh sebelah, downtrend, dia buat base, dia buat sideway. Satu kali tu dia break sekali. Okay, dia break sekali ni. Okay, contoh yang ni contoh. Biasanya kalau break ni, sama ada dia terus break terus turun, ataupun dia boleh retrace balik. Okay, ada juga dia terus pergi je, tak patah balik pun ada. Okay, ada yang break, dia datang balik terus pergi. Kalau dia break je terus pergi, yang tu memang betul-betul trend memang kuat lah. Contohnya macam ni, downtrend kuat, dia turun balik, dia naik sekali, retrace.
Okay, dia retrace tempat yang sama. So base ni kita tanda lah. Selagi dia tak datang, so kita tanda dia sebagai base yang dia boleh reject. Okay, nampak ni datang, turun, tak lepas. Ni base. Okay, ni pun sama. Yang kedua, contoh yang kedua, turun downtrend, dia buat base. Nampak, dia buat sideway, dia break je support bawah ni, dah jadi resistance petang, dia retrace dengan sikit je, dia turun terus. Nampak ni, dia turun terus. So memang downtrend memang kuat lah. Okay, nampak ni rectangle, bullish rectangle ataupun bearish rectangle. So dia ada dua. Okay, so nampak simple Okay, kita teruskan. Okay, bullish pennant. Okay, bullish pennant ni ramai yang kenal dengan simetri apa semua tu kan. Dia lebih kurang je. Dia lebih kurang je. So contohnya kat sini, dia lebih kurang dengan rectangle juga, tapi cumanya dia triangle. Okay, nampak dia naik, dia sideway tapi makin mengecil. Okay, makin mengecil. So nampak tak dia punya rectangle tu. So nampak ni contoh. So naik, dia buat sideway tapi makin mengecil. Okay, bentuk rectangle. Okay, rectangle ni kita tanda break je terus naik. Nampak, ni memang betul-betul trend, memang tengah uptrend, memang kuat lah. Dia candle break, retrace ni sikit je. Okay, retrace sikit terus naik. Okay, terus naik. Ya, sama je juga yang sebelah ni. Naik, dia buat, nampak ni, dia buat makin kecil. Okay, dia buat makin kecil, break je, retrace sekali dekat kita punya rectangle, terus naik. Nampak? Okay, ni adalah bullish pennant. Okay, ni pattern-pattern ni. So bila dah jadi, okay, bila dah jadi, so kita boleh target ni boleh uptrend lagi. So kita tak boleh jangka ni downtrend. So pattern ni adalah continuation kan, dia sambungkan trend. Okay, ni contoh yang ke dua, bearish pennant. Okay, bentuk yang sama, tapi dia triangle. Okay, tengok kat sini, downtrend, turun, dia buat turun low, dia naik, tak sampai, naik sini sampai dia makin mengecil. Okay, nampak tak, dia makin mengecil. So dia makin mengecil ni sebenarnya dia buat triangle kat sini. Okay, bila dah buat triangle ni, kita akan tunggu break. So ni contohnya trend memang kuat. Nampak, dia break, turun. Okay, terus turun. Okay, tengok yang kedua, downtrend, turun, dia buat triangle. Nampak, dia buat triangle, break, sebatang break, sebatang ni retrace, lagi-lagi dia turun. Nampak tak, dia terus. So yang ni memang cantik lah untuk kita entry ataupun kita nak masuk sell kat sini, sebab ada bearish engulfing kan. So sama juga dengan ni, bearish engulfing area sini, tapi dia tak retrace. Contoh macam ni, dia retrace. So ni memang cantik lah setup ni. Okay, sama juga dengan yang ni. So yang ni dia reject bahagian. Okay, ni bahagian sistem dah break jadi support. So dia break situ je, support je. So macam yang ni juga. So bahagian support saja. Okay, ini adalah 4 pattern continuation. So kita berbalik ke chart. Okay, ini adalah GBP USD. So kita kenali, okay, dekat chart ni. Okay, kita tengok dekat sini. Sini ada contoh satu. Okay, sini ada contoh satu. Sebab apa saya cakap ni ada contoh satu? Nampak ni, dia turun naik. So kawasan yang lebih kurang dia. So kita akan tanda. Okay, okay, nampak ni. Okay, so kita dah tanda. Nampak dia break, touch sikit, turun naik. Nampak, ini adalah bullish rectangle. Dia naik, dia buat sideway, dia break, turun naik. Okay, nampak tak, dia turun balik. So kat sini dia dah buat pattern lain lah. So sebab tu dia boleh turun balik. Okay, so kat sini lah kita nak cari. Ni lah kita dah jumpa bullish rectangle. So kita cari lagi.
Okay, kita cari lagi. Okay, pattern yang boleh apa ni, yang continuation. Contoh kat sini. Okay, kat sini. Okay, kat sini. Okay, kat sini. Ni orang panggil berbentuk ikan lah, apalah, lebih kurang lah. So ni turun, dia buat triangle. So ni bearish pennant. Nampak dia break terus turun. Turun je, patah balik. Okay, nampak. Okay, macam mana boleh kenal, macam tahu je kat sini kan. So kita boleh tukar dekat line chart. Tu tak ada masalah, nampak ni. Okay, nampak ni. Okay, ni kita boleh nampak. Okay, banyak kita boleh nampak. Okay, contohnya dekat sini. Okay, kat sini. Okay, nampak ni, dekat area sini. So sini pun boleh jadikan sideway. Okay, sebab saya dah biasa candle kan, so dah nampak. So senang-senang tengok dekat line chart. Okay, cari lagi, kok ada. Kita cari kat sini tadi. Okay, sini ada bearish pennant. Okay, kita cari lagi. Ada tak kawasan sideway ataupun bearish pennant ataupun bullish pennant. Okay, so market ni tak selalunya buat lah benda tu. Okay, tapi tu adalah contoh continuation pattern. Okay, kita cari dekat H4. Okay, kat sini. Okay, kat sini ada satu. Okay, nampak ni break turun, tapi dia dah patah balik dah. So dia patah balik. Okay, dia dah patah balik. Nampak tak dia break base kita. So dia patah balik. So dia memang dah nak naik lagi lah ni. Ni GU dekat H4. Memang dia nak naik lagi. Okay, kita tengok lagi dekat mana ada sideway ataupun bearish pennant ataupun bullish pennant, semua tu kan. Okay, cuma pattern lain yang ada kat dalam ni. Nampak pattern yang reversal. Okay, reversal pattern memang banyak. Sebab tu ramai yang fokus dekat reversal pattern je. Okay, continuation ni kurang sikit lah. Tapi kena tahulah. So tu basics. Okay, kat sini pun ada satu. Okay, kat sini. So break tu jalan. Okay, ni bearish rectangle. Okay, kat sini pun ada satu. Okay, kat sini ada satu. Nampak break turun. Okay, so dalam market ni kita tak boleh nak jangka dia memang betul-betul ikut apa yang kita lukis naik tinggi. So nampak ni, dia kadang-kadang ni dia pendek, rendah, tinggi, semua ada. So kita tak boleh nak jangka market ni lawa. So ni bearish pennant, sorry. So ni bearish rectangle. So pennant ni tak jumpa lagi. Tadi jumpa satu kat daily. So dekat H4 ni banyak benda lain. So sini pun ada bearish rectangle. So memang banyak lah bearish rectangle kat sini lah. Okay, bearish rectangle. So bullish rectangle. Sini pun boleh buat bullish rectangle. Sini bullish rectangle. Okay, ni bullish rectangle yang ni. Okay, nampak break tu naik. Okay, ada lagi tak? Okay, kat sini pun ada bullish rectangle sebenarnya ni. Okay, ni bullish rectangle. Okay, itu saja. Okay, so dah ke belakang. So macam yang ni kita dah jumpa satu. So sekarang ni market tengah naik. Dia tengah naik. So kat sini ada something. So ada ni buat benda sini. So dia ada bearish engulfing kat sini. So sini ada resistance lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, sini pun ada. Ni double bottom. Okay, tengok market ni terus naik. So dia boleh naik lagi lah. Okay, so itu sajalah
untuk continuation chart pattern. Okay, so saya boleh bagi the next video adalah bilateral chart pattern. So tunggu untuk next video. So boleh subscribe dan tekan notification. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in